Selamat pagi, saya ucapkan kepada Dr. Safi dan rakan-rakan yang lain. Saya Esther Juliana Anak Simon, nombor matrik BA 20110603. Saya dan rakan saya akan membentangkan soalan 5 iaitu bandingkan pencapaian zaman kerajaan Kamakura dan Tokugawa dalam sejarah awal Jepun. Mula-mula kita akan melihat kepada zaman sejarah Jepun. Zaman sejarah Jepun bermula dengan Jepun kuno dan diikuti oleh Jepun purba pada tahun 300 hingga tahun 1185. Dalam zaman Jepun purba ini ada zaman Kofun, zaman Asuka, zaman Akuho, zaman Nara dan zaman Heian. Selepas itu pula ada zaman pertengahan Jepun dari tahun 1185 hingga tahun 1615. Dalam zaman pertengahan Jepun ada zaman Kamakura, zaman Muromachi, Mahkamah atau Nambokucho, dan zaman negeri berperang atau Sengoku, dan akhir adalah zaman Ajuchi Momoyama. Selepas itu ada Jepun moden awal dari tahun 1615 hingga tahun 1868, iaitu ada zaman Edo. Dan yang akhir sekali adalah Jepun moden dari tahun 1868. Dalam zaman Jepun moden ada zaman Meiji, zaman Taisho, zaman Showa dan zaman Heisei. Zaman Kamakura. Zaman Kamakura adalah bermula pada tahun 1185 sehingga tahun 1333. Di sini kita boleh lihat pada tahun 1192, pemerintah tentera pertama Shogun telah dilantik oleh mahkamah iaitu Minamoto no Yoritomo. Pada zaman ini, asas feudalisme telah ditubuhkan dengan lebih kukuh. Yoritomo ini telah mengalahkan keluarga Taira iaitu pada tahun 1185 yang sebelumnya adalah maharaja dari segi tadbir urus. Puak Minamoto yang diketuai sendiri oleh Minamoto no Yoritomo ini telah pun berlawan dengan puak Taira, di mana kita boleh kenal antara perlawanan dua puak ini adalah Perang Genpei. Kerajaan Bakufu ataupun kerajaan kemah telah ditubuhkan di Kamakura. Dan kita boleh lihat juga kuasa sebenar telah dilaksanakan oleh pemerintah tentera dan maharaja pada masa itu hanyalah bayangan sahaja. Pencapaian pertama semasa zaman kerajaan Kamakura adalah penubuhan pemerintahan pahlawan. Minamoto no Yoritomo telah diberikan kuasa oleh mahkamah pada tahun 1185 untuk melantik ejen tentera iaitu Shugo di wilayah dan pelayan tentera yang dikenali sebagai Jito di estet. Tujuan utama pelantikan tersebut adalah untuk mengimbangi kepentingan golongan bangsawan tradisional di Kyoto dengan kepentingan golongan pahlawan yang semakin meningkat di wilayah-wilayah. Siapa Jito ni? Jito ni seorang yang menduduki tempat yang sangat penting kerana melaksanakan tugas pentadbiran bagi pihak istana atau tuan tanah agama. Teknik yang telah dibangunkan oleh Tribunal Bakufu untuk mengadili pertikaian yang melibatkan pemilikan tanah atau penyalahgunaan hak tanah. Kyoto akan mengekalkan keutamaan ke atas hierarki tradisional hak tanah, manakala Bakufu akan menghadkan diri pada perkara yang berkaitan dengan pengikutnya sendiri. Dan yang kedua pula ialah dari aspek agama. Dari aspek agama, terdapat dua mazhab penting dalam dua mazhab baru yang penting dalam Buddhisme Zen yang telah dibangunkan. Yang pertama adalah mazhab Jodo Tanah Tulen yang diasaskan pada 1175 oleh Pederi Honen, dan mazhab yang kedua adalah mazhab Jodo Shin iaitu True Pure Land yang diasaskan pada 1224 CE oleh Shinran. Kedua-dua mazhab ini telah membolehkan agama dan menekankan bahawa hanya melaungkan nama Buddha itu membutsu. Biara Zen yang paling penting ialah Kenchoji di Kamakura yang telah dibina oleh pemangku raja iaitu Haji Tokiyori. Semasa zaman Kamakura ini, biara Zen telah mengamalkan prinsip penjimatan dan pengekangan Zen menjadi sangat popular dengan samurai dan perhatiannya kepada wabi, di mana prinsip estetik, kecantikan, kesederhanaan dan menarik diri daripada kesibukan hidup. Dan yang ketiga adalah agama Buddha yang sangat relevan kepada rakyat dan zaman kerana penekanan dan pengajaran
penekanan pada pengajaran dan amalan khusus yang sesuai dengan usia, spektrum perubahan kelas sosial dan negara itu sendiri. Yang keempat adalah kerana dari kepentingan keselamatan agama baru, di mana semasa zaman Kamakura ini budaya Pahlawan telah mengetengahkan penekanan pada kekuatan, dedikasi, keterusterangan dan kesederhanaan dalam urusan harian. Dan aspek yang terakhir pula ialah dari segi ekonomi. Perkembangan teknologi juga membantu kerana pada masa itu pengenalan beras yang lebih keras dari China pada akhir abad ke-12 CE dan penggunaan meluas tanaman dua kali dan baja, iaitu bajanya adalah kompos dan abu. Penggunaan alat yang lebih baik juga telah digunakan, iaitu besi. Kedua, perdagangan diteruskan dengan China, di mana emas, merkuri, kipas, pedang, kayu dan barang lekuir ditukarkan dengan sutera, brokat, minyak wangi, porselin, teh dan tembaga China. Semasa zaman Kamakura, wanita mampu memiliki harta pusaka dengan hak mereka sendiri kerana mereka dibenarkan untuk mengetuai keluarga mereka sekiranya tiada saudara lelaki yang layak untuk jawatan tersebut. Selain itu, wanita juga boleh mewarisi dan menyimpan harta mereka tanpa mengira sesuatu yang berlaku kepada saudara lelaki atau suami mereka. Dan yang terakhir adalah zaman Kamakura ini juga telah melaksanakan beberapa pembaharuan, iaitu mereka telah menggunakan tanah yang selama ini dibiarkan. Nama saya Laramias Ana Joseph yang memegang nombor metrik BA20110084. Saya akan terangkan apakah itu zaman Tokugawa. Zaman Tokugawa ialah merupakan pengakhiran tradisi zaman Jepun yang diakibatkan oleh peperangan antara Raja Feudal yang bersaing selama 1 abad. Zaman Tokugawa ini juga diasaskan oleh Tokugawa Ieyasu 1543 sehingga 1616 Masehi. Zaman Tokugawa ini mempunyai agama yang dominan dianuti, iaitu agama Buddha. Kita akan lihat lagi perbandingan zaman Tokugawa ini dengan zaman Kamakura dengan 3 aspek, iaitu dari segi aspek politik, ekonomi, dan agama. Sistem pemerintahan Shushi merupakan dedahan doktrin politik Tokugawa dengan pemerintahan doktrin politik yang bersaing secara alternatif. Ia dianalisis dengan 2 kaedah, iaitu ideologi dan utopia. Ideologi ialah mencorakkan kuasa, menyokong corak kuasa. Yang kedua ialah utopia, iaitu menghentikan corak kuasa. Menurut Razan, falsafah Shushi ataupun Chushi dalam bahasa Cina, Neo-Konfusianisme dijadikan sebagai ideologi rasmi serta instrumen kawalan yang paling penting. Yang kedua ialah sistem bakuhan. Baku ini berasal dari Bakufu yang merupakan kerajaan yang digunakan oleh pemimpin Tokugawa untuk mentadbir urusan pribadi mereka di dalam wilayah mereka sendiri. Ini bermaksud ini bukan hanya sistem persekutuan atau bahkan hierarki berpusat bagi pihak berkuasa politik. Sebaliknya ialah sistem di mana wujudnya dengan tahap kemerdekaan yang tinggi. Manakala peranan kesukunan Tokugawa di mana berperanan untuk mengawal kelas samurai, mengutip cukai, mengekal ketenteraman awam, menghadkan jenis perdagangan, dan lain-lain. Dasar pengasingan negara pula di mana kesukunan Tokugawa secara rasmi mengamalkan dasar pengasingan negara dari 1633 dan seterusnya, di mana rakyat Jepun dilarang melancong ke luar negara atau pulang dari luar negara, dan hubungan asing terhad kepada beberapa pedagang Cina
dan Belanda yang masih dibenarkan berdagang melalui pelabuhan selatan Nagasaki. Ini bermaksud hanya mempunyai hubungan dengan beberapa pedagang Cina dan Belanda. Maksudnya yang dari negara lain agak terhad untuk mereka masuk pelabuhan selatan Nagasaki. Dari sudut aspek agama pula, di mana agama Buddha merupakan agama dominan yang paling dianuti. Pada tahun 1614, Tokugawa Ieyasu mengarahkan setiap keluarga Jepun untuk mendaftar di sebuah kuil Buddha dan pada dasarnya menjadi sebahagian daripada Sangha, maksudnya Sangha itu gereja Buddha, seperti yang dinyatakan untuk membantu menghapuskan agama Kristian dari Jepun. Pada dasarnya, setiap orang Jepun adalah penganut Buddha dan setiap penggumian adalah mengikut upacara Buddha. Jadi terdapat 3 mazhab Buddha yang diamalkan semasa Tokugawa Jepun, iaitu mazhab Zen, Nichiren, dan Jodo. Doktrin utama dalam Zen ialah menemui sifat Buddha seseorang melalui meditasi yang sengit dan berdisiplin. Maksudnya tidak ada penekanan yang besar dari segi menghafal teks suci di kalangan pengamal. Sebaliknya, dia lebih kepada pengamalan kehidupan seharian. Jadi, ia sangat berkesan kepada kelas tentera di mana ia menjadi kehidupan dengan bermain di antara kalangan kelas tentera, terlebih lagi kepada fizikal dan mental. Jadi cabang agama Buddha ini juga membezakan golongan samurai daripada orang Jepun yang berpangkat tinggi. Dan maksudnya para petani ini tidak mempunyai masa yang mewah untuk bermeditasi, di mana ibarat kehidupan mereka bukanlah hidup yang bermusyahabah, tetapi tetap bekerja mematahkan punggung di sawah. Nichiren pula lebih eksklusif sifatnya daripada Zen ataupun Jodo, kerana dikatakan bahawa mazhab agama Buddha yang lain akan memudaratkan rohani atau menyesatkan orang. Menurut Sutra Teratai mengatakan ia untuk menekankan penghormatan kepada Buddha bersama dengan perintah untuk tunduk kepada penguasa, pemerintah, guru dan ibu bapa. Ia dijadikan sebagai kod tingkah laku yang sesuai dengan idea Neo-Confucian tentang sistem politik dan sosial yang berasaskan perhubungan. Manakala mazhab Jodo berdasarkan tinjauan ringkasan tentang ajaran Jodo, termasuklah kisah Buddha Amida yang dalam sejarah kuno menjalani kehidupan yang sempurna di bumi. Maksudnya kesalahan yang terkumpul begitu besar sehingga dia bersumpah bahawa sesiapa yang memanggil namanya dan mempercayai kebaikan yang disediakan melalui kehidupan Amida akan pergi ke syurga atau tanah suci sejurus selepas kematian. Ini bermaksud setiap orang itu berpeluang untuk memperoleh kebahagiaan abadi dengan amalan dan kepercayaan yang tinggi terhadap agama tersebut. Dari sudut aspek ekonomi pula, peluasan penerangan dan industri pembuatan adalah lebih besar dan dirangsang oleh pembangunan pusat bandar yang besar, terutama di Edo, Osaka dan Kyoto. Susulan usaha kerajaan dalam pemusatan dan kejayaan dalam mengekalkan keamanan, pengeluaran kain sustra dan kapas yang halus, pembuatan kertas dan porselin dan pembuatan sel berkembang pesat di bandar-bandar dan pekan, seperti juga perdagangan dan komoditi ini. Peningkatan dalam aktiviti perdagangan ini menimbulkan pemborong dan broker pertukaran dan penggunaan mata wang
Kesimpulan daripada zaman ini, dari ketiga-tiga aspek yang kita lihat, kita dapat mengetahui memang ada perbandingan, terutama dengan penggunaan tiga mazhab dalam agama Buddha terhadap kedua-dua zaman tersebut, iaitu zaman Kamura dan zaman Tokugawa. Ia bergantung dengan corak pemerintah. Dan kedua-kedua zaman ini sememangnya bergantung kepada corak sistem feudalisme. Dan saya simpulkan bahawa setiap peredaran zaman ini mempunyai perkembangan tersendiri yang membawa era zaman tersebut sehingga berakhirnya tradisi zaman. Jadi zaman Tokugawa merupakan akhirnya zaman tradisi zaman Jepun.